Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okey, sebelum aku nak cerita, aku nak ucap terima kasih pada korang yang doakan kesihatan aku, yang doakan kebahagiaan aku, yang doakan yang baik-baik lah untuk aku. Terima kasih. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sihat sejahtera, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. So hari ni aku nak share dengan korang sebenarnya topik lain, tetapi memandangkan kisah ni aku dah hold, so aku rasa macam aku nak share lah kat korang. Sebelum ni aku tinggalkan korang dengan last kisah aku tentang minyak kan. So lepas aku share cerita tu, 2 hari kemudian tu aku dapat satu DM, ada orang share satu cerita berkaitan dengan minyak juga. Asalnya aku macam dengar biasa je, tapi dia kata benda ni kalau aku berpeluang lah, kalau aku ada masa lapang, aku rasa macam nak share benda ni, dia kata share lah. Dia macam tak kisah, tapi dia mengharapkan aku share kisah ni sebab dia kata mungkin sikit sebanyak boleh beri manfaat kepada orang lain. Macam aku pernah cakap kat korang, kalau korang ada kisah-kisah real yang terkait, korang nak share dengan aku boleh share, insyaAllah aku boleh share kat korang semua. Tetapi aku tak akan share sepenuh-penuhnya lah, maksudnya benda-benda yang penting aku akan share kat sini. Dan kalau ada yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, aku memang sudi sangat share kat korang semua. Sebab bukan semua orang tahu kan berkenaan dengan benda-benda halus ni. Ada benda yang kita tak pernah dengar pun sebelum ni, tiba-tiba ada kisah dia. Dan bukan sahaja aku, malah ada orang lain juga lalui benda-benda yang seperti ini. So kisah yang aku nak share dengan korang ni, kalau bagi aku sendiri lah, masa dia cerita kat aku tu, aku rasa macam, oh ya Allah, dahsyatnya kalau aku kat tempat dia macam mana lah. Sebab benda ni sangat-sangat macam nak cakap, sangat-sangat tak masuk akal bukan juga. Dia macam, ui serius lah ada kisah ni, ingatkan cerita je, kau faham tak? Benda tu sangat-sangat unbelievable. So aku nak share dengan korang hari ni. Kisah ni berkaitan dengan seorang subscriber aku ni. Okay, nama dia aku rahsiakan, tapi dia kata gelaran sahaja Ain. Okay, Ain ni dia chat aku, dia cerita kat aku ni bukan sebab dia nak buka aib ke siapa-siapa, sebab aku pun tak kenal dia siapa. Dia cuma nak korang dengar kisah dia ni, and korang realize sendiri, and korang kena berhati-hati, especially girl lah. Dipendekkan cerita, Ain ni seorang perempuan yang sekarang ni berusia 38 tahun. Dia ni asal kampung tau. Maksudnya bukanlah aku nak kata dia budak kampung ke apa. Dia asal daripada satu kampung yang betul-betul memang kampung lah. Tapi dia sahaja yang keluar daripada rumah dia sebab dia pergi sambung belajar. So masa dia sambung belajar, dia ada kenal dengan seorang lelaki ni. So dia fall in love lah, and then dia planning untuk bertunang. So Alhamdulillah pertunangan pun berjalan lancar. Selepas dia bertunang dengan lelaki tu, selang 2 tahun lah, dia orang tunang lama sebab dia nak belajar. Habis belajar baru plan untuk berkahwin kan. Jadi waktu dia belajar tu, sepanjang tu, bapak dia kat kampung macam uruskan dusun, lepas tu ada sawah macam tu lah. So bapak dia memang totally bekerja dekat kampung sahaja. Masa tu mak dia tak kerja, mak dia memang menguruskan rumah tangga sahaja. Dia ada 2 orang adik-beradik, dia dengan seorang lagi ni. Dan keluarga dia sangat-sangatlah bahagia dan tak ada apa-apa isu pun. Sepanjang 2 tahun tu, dia adalah balik-balik ke rumah dia juga waktu cuti SEM. Lepas tu dia berlurang-lurang macam tu lah. Tapi dia tak perasan apa-apa yang pelik pun dengan bapak dia ni. Sampailah satu hari tu, dia kata bapak dia ni macam dah pelik. Bapak dia macam ada percaya pada seseorang tau. Selalunya kalau macam kerja-kerja kampung, dusun apa semua, bapak dia macam payah nak lepaskan dekat orang lain untuk jaga tau. Macam duit-duit hasil kebun ke, duit-duit apa ni, sawah ke apa ke. Bapak dia macam tak percaya siapa-siapa kat situ, sebab selalunya bapak dia memang urus sendirilah, since bapak dia pun memang sihat kan. Tapi bapak dia dia kata hujung-hujung lepas nak 2 tahun lah dalam pertunangan dia, dalam 2 tahun tu bapak dia dah macam ada percaya seseorang ni tau. So yang bapak dia percaya ni orang kampung kat situ juga, tapi sebelum ni dia tak pernah ada. Maksudnya selama Ain tu duduk kat kampung tu, sebelum dia berhijrah pergi belajar, dia tak pernah nampak pun Mamat tu. Kiranya Mamat ni macam mungkin dia cucu someone ataupun dia anak saudara ke, wallahu alam, sebab dia pun tak ada cerita exactly apa tentang Mamat tu. So aku tahu kisah macam ni saja. Lepas pada peristiwa bapak dia dah macam lain, dah percaya kat tu, bapak dia dah macam kurang pergi sawah, bapak dia dah macam kurang pergi kutip hasil-hasil semua tau. Sebelum dia nak konvo tu, dia ada balik rumah dia lah, macam nak plan dengan family dia apa semua, berkaitan dengan dia nak buat majlis nikah lah. Macam dia plan macam why not dia lepas habis je belajar, lepas dah konvo tu dia nikah, lepas tu dia pergi ikut laki tu and then bekerja kat luar. Macam tu lah planning dia. Tapi masa tu bapak dia macam dah lain tau. Dia kata dia balik rumah, dia tengok bapak dia macam
dah tak keluar rumah sangat, banyak duduk kat rumah tengok TV, macam santai sangat-sangat. Sebab dia kata itu bukan diri bapak dia. Bapak dia memang bukan macam tu, dia kata. Lepas dia tengok bapak dia macam pelik-pelik macam tu, dia kata bapak dia macam pernah borak dengan bapak dia lah. Dia tanya kat bapak dia ni ada kawan dengan sesiapa ke apa semua. Lepas tu bapak dia kata tak ada apa semua. Macam bapak dia ni macam okey, bersembang dengan dia macam memang bapak dia lah, bapak dia yang sebenar-benarnya yang selalu borak dengan dia. Tetapi attitude bapak dia dengan pekerjaan bapak dia tu dah macam lain tau. Bapak dia dah macam tak ambil serius tentang kebun-kebun apa semua. Jadi dia pun macam acuh tak acuh, sebab dia pun banyak benda nak fikir. Dia kata waktu tu dia macam tak detect apa-apa pun. Jadi sampailah satu hari tu dia balik, masa tu memang dia dah plan. Dia kata dia nak buat majlis sikit-sikit lah, dia borak dengan mak ayah dia. Tiba-tiba waktu tengah makan tu bapak dia macam marah sangat-sangat tau. Bapak dia macam hentakkan cawan tu sangat-sangat kuat dekat meja makan tu, and dia kata bapak tak pernah buat pun benda tu selama hari ni. So dia macam pelik lah, dia kata kenapa bapak dia marah. Sebab dia kata sebelum ni mak dengan ayah dia suka sangat dengan mamat yang dia bertunang tu. Kiranya tunang dia tu kan, bapak dengan mak dia memang setujui lah perhubungan dia orang ni. Sebab dah kenal parents, masa tunang pun macam dah rancak. Kiranya tunang dia punya family selalu je berkunjung dekat rumah parents dia. Tiba-tiba bapak dia macam marah bila nak cerita pasal perkahwinan tu. So cara bapak dia marah ni, dia tak pernah tengok pun selama dia membesar dengan keluarga dia tu tau. Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun merajuk. Macam dia macam bila bapak dia tengking dia macam tu, dia merajuk lah. Dia kata dia pun pergi. Lepas tu tak ada lama pula tu bapak dia datang kat tempat dia. Bapak dia selotok dengan dia. Bapak dia cakap bapak dia ada someone yang bapak dia memang nak jodohkan dengan dia. Dia macam bengang lah. Dia kata dia dah bertunang kan. Bapak dia tahu tak benda ni. Macam dia berdebat lah. Aku tak tahu lah exactly apa yang dia borak dengan bapak dia tu. Dia tak cerita kat aku. Tapi kisahnya dia bercerita macam tu lah. Dia macam tak puas hati. Dia kata kenapa bapak dia macam nak paksa dia kahwin dengan orang lain, sedangkan dia dah ada tunang dia. Lepas tu dia bagi ngadu kat mak dia. So mak dia ni macam tak boleh nak cakap apa, ikut je bapak dia kan. Okey, pada waktu tu dia kata dia macam dah blur sangat, dia dah tak tahu nak buat apa. Dia rasa macam nak lari rumah. Malam tu dia packing barang, dia nak keluar lah. Betul-betul macam cerita kan kalau korang dengar. Okey, lepas tu dia macam packing barang, dia nak keluar lah malam tu, nak suruh tunang dia ambil. Jadi dia geram sangat-sangat. Dia kata kalau nak paksa-paksa macam ni, baik lari dia tu kan. So masa tu, malam tu, masa dia nak keluar tu, tiba-tiba ada orang datang rumah dia tau. Orang yang datang rumah tu adalah pekerja bapak dia yang selalu uruskan kerja-kerja kebun apa semualah. So masa tu lah dia first time bertemu dengan lelaki tu, and dia nampak rupa lelaki tu nampak dia. Okay, tak apalah. Lepas tu tak tahu macam mana lelaki tu jumpa bapak dia. Lepas tu dia tak jadi keluar lah. So bila lelaki tu datang, dia orang dah bertembung, dia tak jadi lalu rumah. Dia kata dibatalkan hasrat dia untuk lari rumah. So lepas pada peristiwa tu, dia balik kat tempat dia. Dia duduk kat KL, masa tu belajar kat KL. Dia pergi balik kat KL apa semua, dia jalani rutin biasa. Sampailah dia dah konvo habis, dah tinggal lagi sebulan untuk date yang dia dah planning dengan tunang dia tu untuk buat majlis. Maksudnya untuk date dia nak menikah tu lah. Lepas tu dia macam fikir, macam mana parents dia tak bagi ni. Dia pun baliklah kampung. Dia balik kampung, dia pun cerita kat bapak dia. Borak. Bapak dia mengamuk. Bapak dia kata putuskan hubungan dengan tunang dia. Dia masa tu macam berkeras lagi lah. Lepas tu bapak dia kata tak apa macam ni. Kamu kenal dulu dengan lelaki ni. Kalau kamu okey dengan dia, kamu teruskan dengan dia. Kalau kamu tak okey dengan dia, okey. Bapak dia tak paksa lah. Bapak dia cakap tu kan. Jadi dia pun macam okey lah, tak apalah, jumpalah dulu kan. Sebab bapak dia pun dah bagi kata dua. Jadi dia pun pergilah jumpa lelaki tu. Masa dia jumpa lelaki tu, dia kata dia macam tak tahu kenapa, dia macam tak suka sangat tengok muka lelaki tu kan. Tapi setiap apa yang lelaki tu cakap, dia macam akur. Kiranya macam dia menghormati sangat lelaki tu, dia cakap tu kan. Lepas tu diorang pun pergi minum. Masa tu kat kedai makan kat area kampung jugalah. So masa diorang kat kedai makan tu, tak tahulah diorang borak apa semua. Itu kali pertama dia jumpa lelaki tu. Lepas pada kali pertama tu, masa dia nak balik tu, lelaki tu ada bagi dia hadiah tau. Hadiah satu kotak ni ada perfume. Lepas tu ada macam bunga-bunga yang dah dekor tau. So dia kata lelaki macam romantik. Start daripada tu dia macam suka kat lelaki tu tau. Start pada tu dia sendiri yang tanya dekat bapak dia pasal lelaki tu. Dia dah macam jadi lain tau. Lepas tu start pada tu lah dia dah slow dia decide untuk putuskan hubungan dengan tunang dia. Okay, pada waktu tu semuanya nampak macam normal. Semuanya nampak macam memang kehendak dia. So tunang dia memang bengang gila lah kan. Dah bertunang, dah plan nak kahwin dah. Kenapa tiba-tiba berubah? Dah lah berubah tu ada orang lain. So tu tunang dia memang geram gila dengan si Ain ni. Jadi tunang dia macam mengamuk-ngamuk jugalah, sampai ada bermusuhan sikit lah. Jadi dia pun kata dah macam mana tak ada jodoh. Dia memang sangat-sangat suka kat lelaki yang baru. Maksudnya lelaki yang bekerja dengan bapak dia ni. Jadi start pada peristiwa itulah dia berkahwin dengan yang bekerja dengan bapak dia ni. Lepas pada peristiwa dia berkahwin tu, dia kata semuanya macam dah lain. Sebab dia kata mak mertua dia macam tak berapa suka dia. Tapi bapak mertua dia suka je dia. Bapak mertua dia macam okey je lah, dia cakap. Dan dia sangat-sangat pelik sebab bila dia dah berkahwin dengan lelaki tu, dia kata dia tak duduk rumah lain. Dia memang duduk rumah mak mertua dia. And bila dia kata dia nak duduk kat tempat lain, laki dia akan mengamuk sangat-sangat. Sebab laki dia kata duduk je kat rumah mak dia. Sebab mak bapak dia macam tak ada beradik tau. Mak bapak dia je. So apa salahnya jaga mak bapak dia kan, macam tu.
Jadi dia start pada tu dia macam dah tak selesa. Biasalah duduk rumah mertua kan. Macam mana dia nak okey kan. Lepas tu dia macam merungut lah. Tapi laki dia macam abaikan. Start pada tu dia dah rasa lain tau. Dia rasa macam kenapa dia tak boleh buat keputusan. Apa laki tu cakap dia macam ikut je apa semua kan. So ceritanya dia memang jujur lah. Dia kata waktu dia berkahwin, awal perkahwinan, dia tak berapa jaga solat sangat. Dia kata memang dia biasa saja. Ada masa dia nak solat, dia solat. Ada masa dia tak solat, tak solat. Mengaji tu jauh sekali lah dia cakap. Sampailah satu hari tu macam mana tak tahu, masa tu bulan puasa kot, dia kata dia dah start macam solat, and then dia macam dah start nak baiki diri dia sebab masa tu dia dah kahwin setahun lebih, dia tak ada anak, so dia rasa macam mungkin Allah nak uji dia, macam tu lah lebih kurang. So dia pun dah start solat, mengaji apa semua. Start daripada peristiwa tu lah mak dia dah start sakit. Jadi dia pun cerita lah kat suami dia. Dia kata mak dia dah macam tak berapa sihat, dia nak balik rumah kan. Jadi laki dia ni macam marah sangat-sangat tau. So setiap kali dia kat rumah mak mentua dia tu, dia tak boleh solat. Kau tahu tak? Macam bila dia kata, bila dia solat tu kan, badan dia akan jadi rasa panas sangat-sangat. Lepas tu jadi gatal-gatal. Lepas tu dia kata kan, malam kalau dia nak tidur, dia mimpi pelik-pelik. Dia mimpi benda-benda yang sangat-sangat kotor dan menyeramkan, dia cakap. Tapi tak ingat mimpi tu mimpi apa. And dia rasa macam tak puas hati. Kenapa benda tu berlaku? Dan dia rasa tak tenang. Yelah, dia macam dah start solat kan. Macam masa kalau dia balik rumah mak dia, dia akan solat. Bila balik kat situ, bila dia nak solat je, dah akan jadi benda-benda macam tu. Awal-awal dia tak detect. Dia rasa macam, panas biasa. Tapi makin lama, dia kata makin tak selesa dan sampai badan dia naik bintik-bintik. Dia mengadu kat husband dia ni, tapi husband dia macam tak layan tau. Lepas tu satu hari tu tak tahu macam mana kan, dia kata waktu dia tengah mengaji, tiba-tiba ada banyak katak dekat bahagian ujung pintu bilik dia tu tau. Jadi dia macam pelik, mana datang katak tu. Lepas dia nampak katak tu, dia call laki dia. Dia beritahu kat laki dia, tolonglah katak banyak semua kan. Dia bising lah. Laki dia pun balik. Laki dia punya muka berubah tau. Bahagian bawah ni macam terbakar. Dia macam panas, dia kata-kata. Lepas tu dia marah yang semarah-marahnya dekat wife dia ni, dekat si Ain ni. Dia marah, dia kata kenapa mengaji macam ni semua. Lepas tu dia cakap apa masalahnya dengan mengaji apa semua. Dia macam berdebat lah dua orang ni. Lepas tu tak tahu macam mana, dia kata laki dia memang sangat mengamuk. Laki dia suruh balik rumah parents dia. Lepas tu sebelum dia nak berpisah dengan laki dia tu, laki dia cakap dia terus buat amalan macam ni lagi, dia kata dia akan terima padah. So macam dia tak apa-apa faham sangat. Dekat rumah parents dia, dia buat macam biasalah. Dia solat, dia mengaji, dia rasa macam tenang dengan cara macam tu. Tetapi start pada tu lah mak dia makin sakit teruk. Tu dia pelik sebab dia kata ciri-ciri yang mak dia ada tu patutnya macam kalau adalah sakit tu, sakit kanser dia cakap tu. Tapi doktor tak kata pun mak dia ada kanser. Doktor kata tak tahu kenapa mak dia jadi macam tu. So ada salah satu nurse ni, dia macam suggest pergi berubat cari Islam. Tapi masa tu dia tak ambil point. Tapi masa tu dia rasa macam boleh pakai ke benda-benda macam tu. Tapi yelah, benda nak jadi kan. Jadi sebab dia pun tak pergi berubat, dan mungkin juga ajal mak dia meninggal waktu tu. Lepas je peristiwa mak dia meninggal tu, dia pun balik kat rumah husband dia. Masa tu dia memang kena teruk sangat. Dia kata bila dia nak start mengaji, dia akan nampak lembaga berjalan. Start daripada tu, lepas dia balik rumah mertua dia, dia kata lepas je mak dia meninggal tu, dia kena gangguan yang sangat-sangat teruk. Dia kata dia bukan seorang yang mudah nampak hantu ataupun pernah nampak hantu lah senang cerita. Dia tak pernah lalui benda macam tu. Tapi lepas peristiwa mak dia meninggal tu, dia kata dia nampak susuk tubuh seperti pocong. Dia nampak ada orang tengah panggil-panggil ke atas. Bila dia nak buat sesuatu benda, dia tak fokus. Dia hampir gila lah sebab dia tak pernah nampak benda-benda tu. Tiba-tiba dia nampak. Dia nampak. Dia macam mana nak lalui kehidupan dia normal dia, sebab sebelum ni dia tak pernah nampak kan. Start daripada tu dia jadi betul. Dia jadi macam serabut. Tapi laki dia buat tak tahu dengan dia. Sampaikan satu hari tu, macam mana tak tahu, laki dia berlaku curang dengan dia. So masa tu macam mana boleh kantoi sebab telefon macam mana entah. So laki dia pun macam tak ambil pause sebab dia dah macam dah start tak betul tu. Start daripada keadaan dia macam tu lah. Laki dia dah ada orang lain tu, dia dah rasa macam tak boleh tahan. Lepas tu dia keluar rumah. Tapi masa tu dia kata macam sedar tak sedar tau. So keadaan dia macam tu, orang kampung yang bagi tahu kat dia. Orang kampung yang cerita balik kat dia. Lepas tu ada seorang ustaz ni, macam masa tu waktu dia keluar dari rumah tu dengan takkan slipper apa semua, dia singgah lalu kat tepi satu masjid ni. Ustaz tu tegur lah dia. Jadi dia buat macam tak tahu sebab dia macam serabut. Selama hari ni dia bertudung, dia kata. Tapi masa dia keluar tu memang dia tak bertudung. Kisah yang dia keluar jalan seorang ni, orang kampung yang cerita balik kat dia. Dia kata dia tak ingat langsung. Memori dia tentang benda tu memang hilang langsung. Lepas tu
dia kata orang kampung nampaklah ustaz tu yang bawa dia pergi kat masjid tu. Lepas tu ada seorang makcik ni yang tolong pakaikan tudung dia, pakaikan kain apa semua. Makcik tu yang jaga dia buat sementara waktu. Bapak dia masa tu ada kat rumah tapi macam biasalah tengok TV. Bapak dia macam lalui kehidupan bapak dia sendiri tau. Jadi lepas pada tu lah makcik tu tolong dia, kat situlah jadi kesedaran dia. Kau tahu panjang sangat cerita dia, aku tak tahu macam nak kaitkan kisah dia, tapi aku nak bagi korang nampak jalan cerita dia dulu. So aku ceritalah kisah yang dia cerita kat aku ni. So lepas dia jumpa makcik tu lah, makcik tu macam bagi dia pulih balik, jangan bagi dia serabut apa semua. Dia pun dah start fokus dengan ustaz tu tolong dia mengaji dan sebagainya, ajar dia solat apa semua. Dia pun dah kembali normal tau. Dia dah macam sedar dah siapa diri dia ni siapa, suami dia siapa, mak bapak dia macam mana semua. Dia dah ingat diri dia. Kiranya waktu kejadian lepas dia dah balik kat rumah mertua dia tu, dia dah memang jadi macam hampir gila lah lebih kurang. Dia sebab dia dah memang tak ingat apa-apa dah. Kepala dia dah macam shock tau lepas dia dah nampak gangguan demi gangguan tu. Lepas tu pula dengan laki dia curang, dia dah jadi tak betul tau. Start daripada tu lah dia kata lepas dia jumpa ustaz tu tolong dia dah sihat, betul-betul sihat, pergi merawat dengan beberapa orang, baru dapat tahu cerita. Rupanya dia kena guna tau. Lebih kurang macam minyak dagu ke, minyak pengasih ke, aku tak sure, tapi minyak jugalah. Kiranya minyak tu dia ada calik dekat pergelangan tangan kot. Mungkin waktu dia jumpa lelaki tu dia salam ke lelaki tu tersentuh dia ke, aku pun tak tahu kejadian tu berlaku macam mana, tapi dia kata memang dia kena macam tu lah. Tapi minyak tu memang betul-betul dicalik bahagian nadi dia. Jadi aku tak tahu apa relate benda tu, kenapa kena calik kat situ, baru jadi ke apa ke. Cuma nak ceritakan memang dia kena guna-guna. Nak ceritakan sampai dia kahwin dengan lelaki tu. Kenapa benda tu dah macam boleh terpisah, sebab lelaki tu dah ada someone lain tau. Macam lelaki tu dah tak fokus kat wife dia tu. So si Ain ni macam dah jadi tak betul. Bila dia dah macam dia bengang sebab lelaki dia curang tu, sebenarnya bukan sebab diri dia yang bengang apa semua. Dia tak ada hati langsung kat lelaki tu tau. Semua ni berlaku disebabkan dia kena guna-guna. Bila dia cerita kat aku tanya kat dia, macam mana boleh tahu benda ni, macam mana dia boleh tahu yang dia ni sebenarnya kena. Sebab dia kata lepas dia dah dirawat tu, perbuatan suami dia tu dah tak berapa, macam mana, tak berapa strong, sebabkan dia dah ada perempuan lain. Dia dah tak fokus pada isteri dia ni. Semua ni dia tahu lepas dia jumpa ustaz tu. Ustaz tu yang tolong rawatkan dia. Dia kata nak rawatkan bukan senang tau. Hampir setahun juga dia merawat dengan ustaz tu, dengan beberapa orang lagi perawat yang boleh merawat dia. Betul-betul buang benda tu. Sebabkan minyak tu dia dah meresap. Macam mana aku tak tahulah macam mana benda tu works kan. Tapi dia cerita macam tu lah. Dan ingatan terakhir dia yang dia kata dia ingat betul-betul diri dia yang normal adalah pada waktu lepas dia convo, dia plan nak kahwin. Kisah yang berlaku kat dia ni sangat-sangat rumit. Ceritakan Allah nak selamatkan dia lagi tu. Itulah dia asbab dia jumpa ustaz tu. Ustaz tu ada hikmah juga kenapa dia jadi tak betul. Benda tu berlaku dan memang takdir kehidupan dia macam tu kan. Asalnya daripada awal memang dia tak ingat. Kau bayangkan betapa hebatnya benda ni. Rupanya ada kisah yang macam tu. Aku sebelum ni tengok cerita, aku rasa macam cerita tu drama je kot. Ada kan cerita drama petang-petang Melayu dulu kan. Ada juga kisah-kisah berkaitan macam ni. So aku macam itu sekadar cerita. Lepas aku dengar cerita daripada Ain ni, aku macam terkejut gila. Aku rasa macam ada realiti kisah macam ni. Dia cakap ingatan dia memang tak ingat. Nak ceritakan betapa teruknya kalau kita dah terkena dengan benda ni. Orang-orang yang tak berguna ni, dia buat sampai tahap macam tu, sampai dia kahwin. Setahun lebih nak masuk 2 tahun. 2 tahun tu lepas dia dah pulih daripada benda tu lah dia tahu yang sebenarnya dia dah kena kahwin. Dia dah kahwin ke? Dia macam dia pun tak tahu benda tu. So dia yang decide untuk pergi dekat pejabat agama. Ustaz tu bantu dia untuk settlekan semua urusan tu. Dan untuk pengetahuan korang, ujian yang dia lalui ni terlalu keras. Bukan dia sahaja kena tau. Rupanya mamat tu dia dah aim daripada bapak dia lagi. Asalnya dia aim bapak dia tu sebab dia nak harta tau. Lepas tu kebetulan dia jumpa pula dengan anaknya. Tu yang dia punca nak kahwin dan sebagainya. Dan mak dia meninggal pun besar kemungkinan adalah kerana benda ni. Memanglah ajal mak dia kan. Tapi nak ceritakan benda tu berlaku disebabkan kan dia dah start mengaji apa semua kat rumah tu. Start daripada tu lelaki tu macam bengang gila, lelaki tu attack mak mertua dia. So start pada tu lah mak dia dah sakit dan sehingga mak dia meninggal. Bapak dia pun tak sedar apa-apa. Lepas dia dah merawat dengan ustaz tu, dia terawat sekali bapak dia. Lepas tu bapak dia pula, ingatan bapak dia terakhir adalah waktu tu bapak dia makan dengan mamat tu. Kau bayangkan lepas dia dah rawat tu, baru dia punya ingatan tu ingat pada peristiwa terakhir sebelum dia jadi tak normal tu. Aku dengar kisah ni aku rasa macam betul ke ada kisah ni? 2-3 kali juga aku tanya kat dia, betul ke, macam mana kepastian, banyak benda lah aku tanya kat dia kan. Tapi dia ada cakap kat aku lah terpulang nak percaya ke tak. Tapi dia ada tunjuk beberapa bukti. Dan benda ni aku tak boleh share kat korang lah sebab dia ada hantar gambar. Dia ada bagi tahulah peristiwa-peristiwa ni yang membuatkan aku rasa betul lah tu benda yang dia lalui tu. Macam
dahsyat sungguh ujian yang dilalui tau. Sampai kan bapak dia pun tak sedar yang mak dia dah meninggal. Kau tahu, bayangkan sedih tak? Bila dia dah normal tu, lepas dah berawat tu, macam dia macam, oh mak, oh isteri aku dah tak ada. Macam dia tak sedar. Kau bayangkan selama hari ni dia hidup sekadar hidup yang dia rasa macam dia bernafas tapi otak dia dah dikawal. Kau tahu tak? Otak, fikiran dia, ingatan dia apa semua dah dikawal. Kau bayangkan sampai bila dah rawat dengan ustaz tu, bila dia dah sedar apa semua, dia peluk anak dia, menangis dengan anak dia tu semua. Lepas tu dia tanya mak dia. Anak dia cakap mak dia tak ada. Macam tak lah, kisah yang dia cerita kat aku ni macam sedih lah. Bagi aku macam benda tu tergamak kau buat macam tu kan. Jahatnya manusia tu. Tengok, padahal sama-sama Melayu, sama-sama Islam, tapi nak ceritakan hati tu busuk tau. Aku sampai sekarang bila aku dengar, aku teringat cerita tu. Aku nak cerita kat korang, aku tak sampai hati tau dengar cerita ni. Tapi dia kata cerita, share benda ni memang betul apa yang dia lalui. Dia kata dia harap sangat kalau apa yang dia cerita ni mungkin sikit sebanyak boleh membantu orang-orang kat luar sana yang tengah dilema ataupun ada lalui peristiwa seperti dia. Dan dia ada pesan kat aku. Dia kata kepada perempuan, jangan mudah percayai lelaki, dan kepada lelaki jangan mudah percayai perempuan. Jangan ingat kisah-kisah macam ni lelaki je berani buat tau. Perempuan sampai sekarang pun berani je buat benda tu kalau dia nak. Tak mustahil tau kisah-kisah macam ni. Ada je perempuan-perempuan yang nak suami orang lah apa semua. Kalau dia nak, dia nekat, dia nak juga. Tak mustahil. Tak dapat cara kasar, ambil cara halus. Ada je tau. Sebab kita manusia tak perfect. Kita ni ada je ciri-ciri. Kadang-kadang busuk hati ke orang, kadang-kadang cemburu ke orang. Tinggal lagi antara kita ingat Allah ataupun tidak. Bukanlah aku nak kata orang yang buat jahat tu tak ingat Allah. Kadang-kadang ada juga orang yang buat jahat tapi dia solat. Itu kita tak boleh cakap tau. Sebab kita manusia tak lari daripada melakukan kesilapan. So pengalaman Ain ni jadikan iktibar. Sekiranya korang berkenalan dengan orang ke macam mana, jangan mudah percaya orang dan jangan mudah ikut orang. Yang paling penting sekali, apa-apa yang kita nak buat, kita kena start dengan bismillah. Kita kena baca, kita kena amalkan apa-apa ilmu hujung akhir zaman ni. Amalkan apa-apa sahaja ayat untuk pendinding diri kita. Yalah, kalau nak kena tu kena juga. Tapi setidak-tidaknya kita beringat dan kita sentiasa berdoa semoga kita dilindungi daripada perkara-perkara syirik ni. Okay? So ini adalah kisah yang aku rasa macam dia bukan kisah seram, tapi bagi aku yang menyeramkan tu sebabnya betapa seramnya perangai manusia yang kita tak tahu tau. Kita duk rasa macam seramnya nampak hantu apa semua. Tak, sebenarnya manusia ni lagi seram daripada hantu. Tu cerita dia. Benda-benda macam luar daripada pemikiran kita ni tak mustahil. Sebab dunia dah akhir zaman. Bukan kata dunia dah akhir zaman, zaman-zaman dulu pun ramai je orang yang buat macam tu. Macam Ain ni, sekarang ni dia dah recovery balik. Dia tak kahwin-kahwin sampai sekarang. Sebab apa? Sebab dia tak berani. Dia dah fobia. Dia dah takut tau. Dan ex-husband dia, kalau korang nak tahu sekarang ni, dah tak betul. Dan lumpuh dah sekarang ni. Itu balasan tu, nampak. Di kesempatan ini aku minta jasa baik korang untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Mak Ain. Okey korang, sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan percakapan aku ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.